Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bida'watihim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya biqauli la ilaha illallah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan-Mu daripada kami mempersekutukan sesuatu apapun jua dengan-Mu dalam keadaan kami mengetahui kesesatannya. Dan kami mohon berlindung kepada-Mu atas apa jua kesyirikan yang kami lakukan, yang tidak kami ketahui hakikat kesesatannya. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kalimah terakhir yang kami ucapkan di saat kematian kami, ketika mana kami berpisah dengan kehidupan dunia ini, adalah ucapan La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah di pagi yang berbahagia ini dapat kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Untuk sesi perkongsian audiobook kali yang ke-12, Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin, terbitan oleh Karya Bestari dan edaran oleh Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd. Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, untuk 11 sesi sebelum ini telah dapat kita kongsikan mukaddimah kitab dan juga bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, yang mana ia merangkumi subtopik akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi, dan juga sebahagian daripada bab 2 iaitu ibadah dalam Islam, subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada am dan khas, dan juga sebahagian daripada jenis-jenis ibadah. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi perkongsian kita dengan subtopik jenis-jenis ibadah, bahagian kelompok ibadah, ibadat lisan, insya-Allah. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin, untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-12. Semoga perkongsian sebelum ini dan juga yang selanjutnya
akan sangat-sangat membawa manfaat kepada pemantapan iman dan amal kita, agar dapat kita jadikan bekal untuk balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, dengan iman yang sempurna, amal yang soleh dan sempurna, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan kepadanya. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Shadaqallahul azim. Barang siapa mempersekutukan sesuatu apapun jua dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, ataupun diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk mengikuti sesi perkongsian bacaan kitab kita ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bab 2, ibadat dalam Islam. Subtopik maksud ibadah. Alhamdulillah telah kita kongsikan dalam sesi-sesi sebelumnya. Subtopik pembahagian ibadat kepada ibadat am dan ibadat khas juga telah kita kongsikan sebelum ini. Alhamdulillah. Subtopik jenis-jenis ibadah. Kelompok ibadah yang pertama, ibadah hati. Alhamdulillah telah kita kongsikan sebelum ini. Seterusnya akan kita kongsikan pula kelompok ibadat yang kedua, yakni ibadat lisan. Ibadat lisan. Yang dimaksudkan dengan ibadat lisan ialah segala ibadah yang berkaitan dengan ucapan. Ibadat jenis ini sangatlah banyak. Beberapa contoh ibadat lisan antara lainnya adalah ad-du'a, doa, az-zikru, zikir, dan al-isti'azah, isti'azah.
Contoh ibadat lisan yang pertama adalah ad-du'a. Doa terbahagi kepada dua bahagian, iaitu doa puji-pujian dan doa permohonan. Doa puji-pujian bermaksud mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama-namanya, iaitu Asmaul Husna, tanpa diikuti sebarang permohonan hajat. Doa ini semata-mata untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai yang Maha berdiri sendiri, wahai yang Maha pencipta langit dan bumi, wahai yang Maha agung lagi mulia. Manakala doa permohonan pula bermaksud meminta sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Sama ada hajat dunia maupun hajat akhirat, seperti memohon hidayah, memohon murah rezeki, kemenangan dalam perjuangan, masuk syurga dan pengampunan dosa dan seumpamanya. Kedua-dua jenis doa ini iaitu doa sana'in, doa pujian, dan juga doa su'alin wa talabin, yakni doa permohonan adalah termasuk dalam ibadah. Ini sebagaimana sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Disebabkan doa adalah ibadah, maka kita mesti tujukan doa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan baginda Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, arba'u ala anfusikum, fa'innakum la tad'una asamma wala ghaiban, walakin tad'una sami'an basira. Hai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu ketika mana berdoa kepada Tuhanmu, kerana kamu tidaklah memohon kepada yang pekak dan tidak pula kepada yang tidak hadir, kepada yang jauh, tetapi kamu memohon kepada yang Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh ibadat lisan yang kedua adalah az-zikru, zikir. Zikir ialah menghadirkan sesuatu yang disebut di dalam hati sambil mengungkapkannya dengan lisan. Lawan zikir ialah lalai dan lupa. Zikir digolongkan dalam ibadah yang paling utama. Malah, ia merupakan matlamat segala ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata li zikri. Dan dirikanlah solah untuk mengingatiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa arfa'uha fi darajatikum wa azkaha inda malikikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraqi wa min an talqu a'da'akum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal zikrullahi azza wa jal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidakkah aku khabarkan kepada kamu sebaik-baik amalan dan yang paling tinggi dalam darjatmu dan yang paling suci di sisi Tuhanmu dan yang lebih baik bagi kamu daripada membelanjakan emas dan wang dan lebih baik daripada berhadapan dengan musuh-musuhmu lalu kamu pancung tengkuk mereka dan mereka memancung tengkukmu? Mereka, yakni para sahabat, menjawab, baiklah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berzikirlah kepada Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menyebut tentang keutamaan zikir ini. Memandangkan zikir termasuk salah satu jenis ibadat tauqifi, yakni yang mana cara pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh syarak dan tidak boleh direka-reka ataupun diubah-ubah, ditokok tambah. Maka adab-adab ketika berzikir mestilah dijaga sebagaimana yang telah digariskan oleh agama. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah, serulah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah hendaknya kamu termasuk orang yang lalai. Al-A'raf ayat 205. Di antara adab-adab berzikir yang dapat disimpulkan daripada ayat tersebut ialah berzikir dengan nada suara rendah, diiringi rasa takut, tidak mengeraskan suara, menghayati maknanya dan mengutamakan zikir pada waktu pagi dan petang. Dan contoh ibadat lisan yang ketiga adalah al-isti'azah. Isti'azah. Maksud isti'azah ialah memohon perlindungan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sentiasa memohon perlindungan kepadanya jika mahu membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Nabi Muhammad SAW juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sentiasa memohon perlindungan daripada bisikan syaitan. Ini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Mu'minun ayat 97 hingga 98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, ya Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Memandangkan isti'azah termasuk dalam kategori ibadah, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat demikian kepada selainnya. Sesiapa yang berbuat demikian,
maka syirik hukumnya. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam suratul Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada ketua-ketua jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Ulama tafsir ketika mana mentafsirkan ayat ini mengatakan ada di antara orang Arab jahiliyah yang apabila melintasi kawasan sunyi dan menggerunkan, mereka akan meminta perlindungan kepada jin-jin yang dianggap berkuasa di kawasan tersebut. Ketika jin-jin mengetahui bahawa manusia takut dan meminta perlindungan, maka mereka pun menambah-nambah rasa gerun dan serta takut di hati mereka. Rasulullah SAW melarang penggunaan jampi mentera yang mengandungi unsur-unsur syirik seperti yang pernah digunakan oleh masyarakat jahiliyah. Baginda Nabi SAW telah menggantikannya dengan jampi-jampi yang mengandungi tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh isti'azah yang Baginda SAW ajarkan ialah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada segala kejahatan makhluk yang jahat. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga pernah mengajar Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu yang mengadu sakit-sakit badan sejak dia memeluk Islam. Sabda baginda Nabi SAW, letakkanlah tangan kananmu di atas bahagian yang sakit itu. Kemudian bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebanyak 7 kali. Dan setelah itu bacalah doa ini. A'udzu bi'izzatillah wa qadratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Aku berlindung dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya daripada kejahatan yang aku hadapi dan yang aku takuti. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah dapat kita selesaikan sesi ke-12 perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini untuk subtopik jenis-jenis ibadah, kelompok ibadah lisan. Semoga bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan di sesi selanjutnya akan kita teruskan lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kelompok ibadat yang seterusnya, yakni ibadat anggota dan ibadat harta. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa mengikuti sesi perkongsian ini. Semoga ianya bermanfaat untuk pemantapan iman dan amal kita sebagai bekal untuk balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera daripada syirik kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.